اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bayang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, mendirikan sembahyang yang lima waktu. Kedua daripada 5 rukun Islam, mendirikan sembahyang yang 5, yakni 5 waktu. Mendirikan sembahyang, kalau faham sini kok, mendirikan sembahyang tu rukun Islam. Maknanya kalau tidak sembahyang maka tidak sahlah Islam dia, kerana tidak cukup rukun. Kalau mendirikan sembahyang tu rukun Islam, memberi zakat tu rukun Islam, berpuasa tu rukun Islam, mengerjakan haji tu rukun Islam. Maknanya rukun ni kalau tak ada maka batallah Islamnya. Maka di sini mendirikan sembahyang, kita kena selaraskan dengan takrif Islam. Takrif Islam adalah terima zahir. Adapun melaksanakan, mengerjakan itu pergi kepada bahagian ihsan. Kena faham molek situ. Jadi mendirikan sembahyang yakni mengaku bahawa mendirikan sembahyang adalah wajib. Terima kewajipan mendirikan sembahyang. Adapun mendirikan sembahyang, buat adalah bahagian ihsan. Macam terdahulu bila cerita bab takrif Islam, terima, sebaliknya adalah engkar, tolak. Adapun buat, laksana, ihsan. Jadi nak beza antara terima dengan buat, terima dengan laksana. Terima Islam, laksana, buat, kerjakan, tunaikan, itu bahagian ihsan. Jadi beza antara terima dengan laksana. Jangan pula kata apabila terima pastilah laksana, kalau tidak laksana pastilah engkar. Itu salah jauh lagi tu. Apabila tidak laksana hukum Allah, bererti mereka tolak dan engkar akan hukum Allah. Ni jauh lagi. Dah kalau dia tidak engkar, apa dia tak buat? Tak buat tu engkar lah. Kalau terima tidak engkar, pasti buat. Ni lari jatuh khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab orang yang terima tidak semestinya dia buat. Orang yang tidak buat, tidak laksana, tidak semestinya dia tidak terima. Contoh, orang yang tidak solat, tidak laksana, orang panggil tu tidak solat, bererti dia engkar kewajipan solat, dia tolak kewajipan solat, gitu. Semestinya gitu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak memberi zakat, tidak mengeluarkan zakat,
Berarti mereka engkar tolak hukum wajib zakat. Orang yang tidak menutup aurah perempuan contohnya, berarti mereka engkar akan hukum kewajipan menutup aurah, gitu. Orang yang mengumpat, berarti dia engkar perharaman mengumpat. Orang yang makan riba, berarti dia engkar perharaman riba. Orang yang makan rasuah, berarti dia engkar hukum haram makan rasuah. Begitu. Ni jauh lagi tu. Kena faham molek antara Islam terima kemudian laksana buat itu bahagian ihsan. Tapi kalau tidak laksana, tidak buat, terima sahaja, tidak ada bahagian ihsan, orang ni orang beragama yang tak comel, tidak sempurna, bukan orang molek. Tapi nak kena fahamnya, Islam terima yang jadi batal Islam jikalau engkar tolak perkara agama yang ijma' ulama yang orang tahu belaka itu perkara agama. Dia engkar tolak solat tak wajib contoh, itu batal Islam. Kemudian dia tidak laksana, bukan berarti dia tidak terima. Kenapa awak tidak solat? Solat tidak wajib, solat tak pakai, itu batal Islam, murtad dia, wal-iyazubillah. Adakah semestinya orang tidak solat itu jawapan mereka? Tidak. Mereka jawabnya sibuk. Dodang dia kata sibuk. Ni. Akhirnya Tuhan bagi sibuk sampai ketua. Dia alasan sibuk. Alasan tu tak betul, bukan kata alasan tu betul, jangan salah faham ni. Oh, boleh deh. Kalau tak mau sembahyang buat alasan sibuk, jangan salah faham ni. Alasan tu tak betul. Kita maklumlah alasan tu alasan tak pakai. Tapi nak ceritanya bukan bererti bila dia tidak solat bererti ditolak hukum wajib solat, tidak. Dia buat alasan dia sibuk. Tapi orang yang buat alasan gini sibuk, dia akan sibuk pas ke bila-bila. Bapa dak semayang, Allah sibuknya dengan anak-anak kecil-kecil, payah nak semayang. Yelah main dengan budak-budak kecil ni. Main dengan kecing. Jadi yelah mak jaga anak ni kan, pakaian tu payahlah. Nak lepas daripada kecing. Ni zaman itulah ni. Zaman tak ada paper. Zaman ada paper ni lainlah sikit. Zaman kain laping dulu kan. Jadi mak ni, ibu ni payahlah, dia kata nak lepas daripada najis. Sebab itulah kita tak semayang, tak dang, sibuk. Akhirnya Tuhan beri anak tu besar pun, anak jadi macam kecil juga, jadi OKU contoh. Akhirnya walaupun anak tu besar, jadi kena jaga macam budak kecil. Jadi mak tu siapa ketua sibuk. Dah. Dia buat alasan sibuk. Berapa tak solat? Sibuk. Sibuk pakai bila-bila. Tak ada alasan, tak ada buat alasan gitu. Dia semayang sama kau. Berapa tak belajar? Sibuk. Sibuk pakai bila kan? Kalau buat alasan gitu. Tapi kalau orang tu nak belajar, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Memang dia ada kelapangan untuk solat, dia ada kelapangan untuk belajar. Walau kalau kita kira kau, orang solat dengan orang tak solat, orang belajar dengan orang tak belajar, kalau tengok zahir hijau sama je. Masuk time hijau sama, time balik sama, dalam hijau tu sibuk tak sibuk pun sama, tapi dia boleh semayang, dia boleh belajar. Hak ni hijau sama je, tapi semayang tak sempat, belajar tak sempat, dia alasan sibuk. Hak ni tu akan sepik semua. Masa tu tak cukup semua masa. Walau sama 24 jam. Hal ni masa jadi sempat je. Nak solat pun tak terganggu, nak belajar pun tak terganggu. Orang ni buat alasan sibuk dengan anak-anak. Orang lain pun ada anak juga. Padahal ramai daripada anak dia lagi je. Tapi boleh semayang, boleh belajar. Alasan sibuk tu bukan alasan, tapi nak ceritanya
Orang yang tidak solat bukan berarti diengkar kewajipan solat. Ini kena faham boleh. Jangan mudah-mudah kita letak engkar tolak agama. Engkar tolak agama. Perkara apa yang mereka engkar tolak? Kalau perkara tu ijma' ulama, perkara agama, dan perkara tu diketahui secara umum, semua orang tahu belaka, engkar tolak murtad, batal Islam. Wal-iyazabillah. Kalau engkar tolak perkara agama yang ijma' ulama, yang diketahui secara umum, secara tak ngaji banyak pun tahu. Kalau engkar tolak perkara agama yang ijma' ulama, yang mana perkara tu diketahui secara umum, semua orang tahu belaka. Contohnya kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan puasa, kewajipan haji bagi mereka yang ada kemampuan, haram zina, haram judi, haram riba, haram arak. Ni hak ijma' ulama belaka ni. Tapi cuma haram riba, haram ijma' ulama. Satu jelas perkara tu dihukumkan riba ataupun tidak. Ada kena cermat pula. Riba haram ijma' ulama. Tetapi sebelum perkara tu dihukumkan riba, riba ke tak seumpama ni kaedah dia? Tu kadang-kadang khilaf ulama. Ada kena cermat pula. Kalau ijma' ulama kata benda ni riba, maka haram riba pun ijma' ulama. Menghalalkan hak riba yang haram ijma' ulama akan perkara yang dihukumkan riba ijma' ulama, maka tu batal Islam. Tapi kalau perkara tu ada setengah ulama mengatakan riba, kaedah seumpama ni, ada setengah ulama mengatakan tidak riba, tu dia kata tidak haram. Maknanya atas pandangan yang kata kaedah tersebut tidak riba, itu dia cermat pula. Riba memang haram ijma' ulama. Perkara tu jatuh riba ke tidak? Tu kena perkara lain pula. Faham tak? Riba haram ijma' ulama. Tapi perkara tersebut masuk dalam kategori riba ataupun tidak, ni terkadang tidak ijma' ulama. Ni kena cermat. Arak haram ijma' ulama. Tapi perkara tu dihukumkan arak ataupun tidak, tu perkara lain pula. Arak memang haram ijma' ulama. Tapi arak ni apa? Arak ni cairan yang memabukkan, tu arak. Tu jumhur. Mazhab Maliki pula arak adalah perahang daripada anggur. Tu baru dihukumkan arak. Itu mazhab Maliki. Jumhur mazhab yang lain, perahang anggur ke, perahang daripada buah-buah lain ke, tak kira perahang daripada tamar ke contohnya, cairan yang memabukkan dihukumkan arak. Itu jumhur ulama. Tetapi mazhab Maliki, cairan perahang yang bukan anggur dia tidak hukumkan sebagai arak. Jadi arak haram ijma' ulama. Perkara ni masuk dalam nama arak ke tidak, tu kena cermat pula situ. Faham tak? Macam tadi riba haram ijma' ulama, tapi kaedah ni masuk dalam panggil riba ke tidak? Kan ada kata masuk panggil riba, ada kata tidak. Contohnya tu kena cermat lah. Sama macam arak haram ijma' ulama. Arak tu apa? Faham tak? Perahang ni. Faham tak perahang tau? Kita tak ada perahang pak kita ni. Kalau ada pun setakat nira yang diperam jadi tuak masam tu. Itu tak panggil perahang juga ke tu? Perahang orang kau panggil apa? Dia dalam jumhur mazhab, apa-apa perahang, anggur ke, tamar ke, apa ke, disipang cairan ni memabukkan, hukumnya arak. Arak haram. Arak hukumnya najis, kemudian haram minum.
Tapi dalam mazhab Maliki yang dihukumkan arak hanya perahang anggur. Perahang yang lain, perahang tamar contohnya, ataupun nira yang disimpan jadi tuak masam, mazhab Maliki tak panggil arak. Ini kita faham sini. Naik atas nama kata arak, arak haram ijma' ulama. Tapi mazhab Maliki perahang anggur sahaja yang dihukumkan arak, yang haram ijma' ulama. Dia perahang anggur ni, tak tahulah, saya dah ingat masa sekolah dulu lah. Ada tak? Dia kata anggur Perancis. Ada tak? Macam sekolah dulu lah. Dia perahang anggur ni dia kata hak Perancis. Ke mana? Dia kira anggur hak comel, hak mahal. Dia hak ni kira arak mahal lah. Jadi kalau arak tu perahang anggur, ijma' ulama haram, menghalalkan murtad ni wal iazabillah. Tapi perahang yang lain kena cuma. Contohnya perahang tamar contohnya. Mazhab Maliki tidak menghukumkan arak. Tiba-tiba dia menghalalkan perahang tamar. Tak jadi kafir sebab tidak haram ijma' ulama. Itu kena cuma. Sebab dulu pernah masa almarhum Baba Najibuddin tu saya, dia pernah peringat dalam masalah arak. Menghalalkan zina murtad. Menghalalkan judi murtad. Menghalalkan arak. Ni disuruh cermat. Arak mana ni? Arak hak ijma' ke dah? Nak panggil benda ni arak ijma' ke dah? Maka dia pun bagi antara perahang anggur dengan perahang selain daripada anggur. Perahang anggur, ijma' ulama hukum arak, menghalalkan arak perahang anggur, batal Islam. Murtad ni wa'alaizabillah. Tapi kalau dia menghalalkan arak perahang lain, jadi mazhab Maliki. Tapi ada orang ni, orang kampung ni, dia mengaji dengan sipi-sipi, dia pun jaja, Tok Guru menghalalkan arak kecoh. Lepas tu ada orang lain pula mari ceramah, mari ngajar, apa Tok Guru menghalalkan arak diserang. Diserang di program lain lah. Diserang. Tok Guru menghalalkan arak, Tok Guru menghalalkan arak. Orang yang duk royak ni dia tak faham. Orang hak tukang sambung pula ni dia tak faham juga. Memang dia ustaz tapi tak faham. Arak mana yang ijma' ulama? Sebab di sini pembicaraannya menghalalkan arak, maka jatuh murtad. Walaizabillah. Arak mana yang dihalalkan menyebabkan jatuh murtad? Tu nak cakap mak situ. Tapi kita bermazhab Syafi'i. Perahang apa sekalipun, tuak masam ke, hukum arak dah. Itu mazhab Syafi'i. Jangan salah faham. Cuma timbulnya kalau menghalalkan tuak masam. Contohnya. Tuak masam tak haram minum. Ni. Nak jatuh hukum kafir ke dak? Sebab dia menghalalkan arak ni, tuak masam ni. Arak dalam mazhab Syafi'i. Dan kita mengharamkanlah. Memang kita mengharamkan. Tiba ada orang menghalalkan. Ada orang menghalalkan tuak masam. Ni menghalalkan benda haram ni kan. Jatuh kafir. Haram mana? Haram ijma' ulama. Dah tuak masam ni haram ijma' ulama ke dah? Mazhab Maliki kata tak haram, bukan arak. Apa tu? Kalau dia menghalalkan, tak jatuh hukum kafir. Nak cakap poin kafir ke tak kafir je. Nak seberingat. Kalau kata minum arak halal, kita kena usul. Faham usul? Kita kena tanya lagi. Arak mana mu kata halal? Arak perahang anggur tu lah murtad dia. Gitu. Sebab perahang anggur haram ijma' ulama. Murtad dia. Arak mana ni? Hak Samsu tu lah. Samsu, benar dengan Samsu. Bukan Samsul. Samsu. Samsu ni daripada apa? Sebut nama je ni. Apa dia Samsu?
Yelah, mabuklah Samsu ni. Dia buat dagang apa Samsu? Susu. Oh, susu waktu dia lock masang gitu. Oh, jadi kalau ada rumah kita susu masang, pergi ke dia tau. Kita susu masang buang je. Ada orang nak susu masang ni. Dah jadi mati kerana ni apa panggil apa? Racun tu betul tu. Samsu kau. Diminum Samsu, lepas tu Samsu tu beracun ke apa jadi mati hok masuk kat khabar tu. Disuling. Berah. Boleh jadi Samsu kau. Kalau macam air ketung, tu lagi Samsu kau. Jangan main dia ni air ketung jadi obat. Air ketung jadi obat. Cuma orang salah guna. Salah guna tu cerita lain. Dia kalau perahang lain, kena faham situ je. Mazhab Maliki tidak menghukumkan arak. Tetapi kalau minum dalam mazhab Maliki ni, kita mazhab Syafi'i hukum arak. Cairan yang memabukkan hukumnya arak. Hukum benda tu pula cairan tu hukum najis. Setuh di kita kena tubuh, kena kain, wajib kena basuh. Bukan haram minum je. Najis pula tu cairan yang memabukkan tu hukum najis. Bukan haram minum je. Kena tangan, kena baju, kena basuh. Tak minum ni, tupuk. Macam tuak masam tu. Kena di tangan, kena di baju, wajib basuh. Yang bukan kata haram minum je mazhab Syafi'i. Najis pula benda tu. Jadi mazhab Maliki dia tak hukum arak. Tiba-tiba dia minum. Jatuh jadi minum-minum jadi mabuk. Mabuk haram kih lain. Bukan haram kih arak. Dia kalau dipanggil arak, minum haram, mabuk tak mabuk bukan isu. Kalau hukum arak macam anggur, hukum arak ijma' ulama, haram minum. Tiba-tiba dia minum tak mabuk. Tak, kita tak cerita mabuk tak mabuk. Tak cerita mabuk tak mabuk. Minum arak haram. Arak tu jadi mabuk tak mabuk, mabuk tak mabuk, tu bukan bicara dia. Jadi mazhab Maliki, selain daripada anggur macam tuak masam, dia tak hukum arak. Maka minumnya boleh. Tiba-tiba minum jatuh jadi mabuk. Haram kerana mabuk, bukan haram kerana arak. Dah apa bezanya? Kita ada nyakit. Kalau minum air teh, minum air kopi, mabuk. Contohnya. Kita pun minum juga, mabuk. Haram. Haram bukan kerana arak. Haram kerana awak tahu dah minum teh, awak ada nyakit, tak boleh minum. Minum kopi, awak tak boleh minum sebab awak ada nyakit. Minum jadi mabuk. Haramlah juga. Bukan kerana arak, kerana mabuk. Tak? Tapi kalaulah dihukumkan arak, minum haram semata-mata, mabuk tak mabuk bukan bicara dia. Tapi oleh kerana mazhab Maliki, selain daripada anggur dia tak hukum arak. Dia minum tak haram atas nama arak. Tapi kalau jadi mabuk, haram kerana mabuk, bukan haram kerana arak. Boleh faham tak tu? Dia apa-apa benda pun yang memabukkan jatuh haram lah ke. Minum ke, hidu ke, hidu. Tak minum. Dia ambil, dia buka tong-tong ni bekas gam dia pun hidu. Hidu ke? Hisap lain tau dia ni. Dia, apa ke apa? Itu bukan bagi hisap hidu tau. Apa? Kalau hisap ikut mulut. Kalau ke hidu tak bagi hisap. Dia seduh. Seduh. So kena tumbuk ke perut kan seduk tu. Kau anggap apa tu? Tu bagi ke apa? Jadi jangan dia bahang gam ni disapa ke ropong lubang hidung. Tak ropong. Dia bahaya daripada nu lagi. Apa ke jadi ropong? Lubang hidung jadi ropong. Dia ni dia gi hidu seduk tu. Macam-macam.
dengar-dengar cerita tu lah, pelik-pelik. Dia kalau ada lembu berok je, gigi dia, sungguh ni, jangan suka. Apabila lembu berok tu dia mula-mula tu kan dia berasak tu, dia tu, dia tu, dia jadi apa steam. Faham tak steam? Faham steam? Khayal, steam. Dia panggil steam. Tapi steam ni ada makna lain kau. Tahu? Dia tengok benda pelik-pelik, steam kau dia kata. Kau tu benda lain yang panggil. Dia bukan minum, bukan apa, tapi memabukkan, menghilang akal, hukum haram lah. Hukumnya haram. Macam contoh orang telan Panadol. Obat. Dia telan cekok masa dia mabuk. Haram. Haram kenapa? Haram kerana memabukkan. Atau haram kes lain. Saya pernah sekali, orang khija, dia pasang kapek. Tempat bilik di khija tu tertutup, tak ada tingkap. Jadi dia buat khija ni, dia pakai mas apa panggil? Mas lah, dia panggil nutup. Jadi dia pakai nutup molek lah. Dia pasang, dia bubuh gam tu, dia bubuh kapek. Nak lekat kapek tu. Jadi saya masuk dalam tu. Masuk dalam, dia kata jangan masuk. Dia kata jangan masuk. Dia tak boleh masuk. Tapi saya masuk, kau nak tengok masuk. Dia pun tanya, sting? Dia tanya. Tak faham apa makna sting. Sting ke tak? Tapi lama berasa macam terbang gitu. Sedap rasa. Sepelik je. Dia pun perambat tubik. Tubik. Dia nampak lain tu. Dia jadi macam sejuk tubuh. Tak lama terbang tu. Gitu. Dan dia pakai tutup. Kita masuk gitu je. Tepat pula tertutup, tak ada pintu. Jadi dia punya tu bau tu. Bau. Tapi tak ada pening lah. Tapi berasa tu lain je. Rasa sedap je. Gitulah kata budak-budak ni. Jadi hak tu sebab apa jadi haram? Kerana memabukkan. Jadi mazhab Maliki kalau minum bukan perahan anggur jadi mabuk, haram juga. Tapi bukan atas nama arak. Sebab tu setengah-setengah tempat di Afrika orang Islam, tetapi dalam rumah dia, dalam almari dia ada botol-botol arak pada panggilan kita. Arak pada panggilan kita. Panggilan mereka bukan arak sebab bukan perahan anggur. Jadi panggilan mereka tu air dalam botol tu macam Pepsi, Coca-Cola gitu je. Dia minum tu agak bergas. Macam Pepsi, Coca-Cola kan dia bergas. Hak tu pun bagi dia bergas gitu lah. Dan memang diminum tempat mereka tidak mabuk. Mazhab mereka bukan arak. Tidak mabuk pula dengan iklim mereka, tak ada apa-apa lah. Kalau kita tak tahu apa orang Islam, kita bukan nak pakai pandangan tu, tapi cuma nak cerita. Menghalalkan yang haram makna engkar, tolak hukum agama. Islam terima, jangan engkar, jangan tolak. Terima arak tu hukumnya haram. Engkar tolak ni dia menghalalkan. Tapi menghalalkan arak mana yang jatuh hukum murtad? Arak yang haram ijma' ulama. Mana arak haram ijma' ulama? Perahang anggur. Tu je nak ceritanya. Mana kalau seseorang dia menghalalkan arak, kita kena tanya usul. Arak mana awak kata halal-halal ni? Jangan duk main ni. Arak mana awak kata halal? Arak mahal perahang anggur tu murtad kata wali azabillah. Punah kana. Dia kata arak murah tu lah. Tu tak murtad. Jatuh gapo? Jatuh mazhab Maliki lah. Jadi almarhum Baba Najmuddin tugu saya dia nak cerita tu. Jadi kecoh Tok Guru menghalalkan arak, Tok Guru menghalalkan arak. Serang molek-molek ada. Mula-mula tu payah. Sebab Tok Guru duduk pula kawasan bukan kawasan yalah. Kalau dulu-dulu kok pelaga ayam apa macam tu. Jadi ya macam orang dulu kan.
Ada macam-macam lah. Nak boleh keterang semula tu. Dah orang agama kau mari. Orang agama mari, anak murid tu guru tu menghalalkan arak. Dia pun serang lah. Apa tu guru menghalalkan arak? Serang secara terbuka. Bukan di hadapan. Di program dia lah. Di program dia. Tu guru menghalalkan arak. Ajaran sesat dia bubuh. Kalau tu guru seumur ni kalau mati, langit tak terima, dia akan jadi hantu. Dia pakar-pakar buluh. Dia pakai gitu benar. Jadi hantu dia pakar-pakar buluh macam depan suara kita tu. Tu pakar buluh di depan tu. Apa dia gitu benar. Dah menghalalkan arak. Mati kat lagi langit tak terima roh dia. Akan jadi hantu di bumi ni dia kata. Walah kalau Datuk Guru kata gitu, kena pergi usul tanya. Kok orang royak tak nak pegang buku sangat. Orang royak ni dengar sipi-sipi. Dengar sipi-sipi. Kalau saya ngajar pun siapa di jabat agama, orang ripuk. Orang ripuk. Dia dengar sipi-sipi tak faham pun. Ni sebaik yang terima panggilan tu, hak dia jabat agama tu hak kenal. Saya kenal ustaz. Hak faham kok mana sebenarnya? Bila tanya saya balik, tak ada, dia tak faham. Dia tak faham. Sekali tu dia ripuk, saya kata takwim tu bid'ah. Takwim solat tu lah bid'ah. Dan bila sebut kata bid'ah kan benda yang diada-adakan, hak tak ada pada masa Nabi. Dan masa Nabi ada pakai takwim waktu solat, tidak ada. Itu dipanggil bid'ah. Tapi bid'ah mana tu? Bid'ah yang baik untuk memudahkan kita. Kita nak tengok pajar sidik, pajar kazik, sidik kazik pun kita tak kenal. Kenal pajar sidik, pajar kazik? Dia tekah dalam bukan 15 minit itulah ada silap. Dia tekah. Beza antara pajar kazik, dia agak menegak, bukan melentang di kaki langit itu dipanggil pajar sidik. Itu waktu subuh. Sebelum tu dia ada pajar yang agak melentang ala kata. Itu pajar kazik, dia beza dalam bukan 15 minit saya tak silap. Pajar kazik dalam 15 minit kalau tak silap. Dan kita kenal tu. Jadi kita pun nak tengok waktu subuh, tengok takwim. Saya sebut memanglah bid'ah yang baik. Dia ayat tu ustaz dak pakai takwim. Dia kata ustaz kata takwim bid'ah. Allah, peliknya. Kita semua pakai takwimnya. Tapi disebut kat bid'ah benda yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Macam kata menentukan ini satu Ramadan, satu Syawal. Hak sunnahnya ada tengok anak bulan. Sunnahnya tengok anak bulan. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasa bila nampak anak bulan, raya bila nampak anak bulan. Bukan pakai ilmu palak. Itu bid'ah. Tapi bid'ah ya baik. Nak ceritanya gitulah. Tapi dia kita telefon, ustaz mengajar takwim pakai takwim. Tak bisa, saya tak boleh pakai takwim, bid'ah. Tak boleh pakai takwim. Banyak kali dia telefon. Tapi dia kata orang perempuan. Orang perempuan. Dia dengar sipi-sipi 3,000. Sebaik yang timur panggilan tu hak kenal. Hak ada hubungan, hak biasa jumpa, hak biasa minhai sekali. Kalau kenal orang lain timur panggilan. Jadi sepatutnya bila tu guru ayat gitu dah, kita ustaz biasa, kita tanya, tu guru, orang saya tu guru menghalalkan arak, apa masalah, apa perkara sebenarnya? Ndak dia kesurang kat luar, siapa kalau mati roh langit tak terima benar. Allah dia kata huduh-huduh. Ustaz, kita guru kata hak arak ni, hak menghalalkan, hak mana jatuh hukum murtad ni. Nak jaga situ. Tapi kita bermazhab Syafi'i. Hak mana yang memabukkan hukum arak belaka, bukan kata haram minum. Perkara tu pun hukum najis. Maklum je lah. Tapi cuma kalau dia menghalalkan, kena usul periksa. Kena usul periksa, jangan cepat. Sebab apa? Bila dia menghalalkan yang haram ijma' ulama', jadi dia engkar batal Islam. Ni ijma' ulama' wajib solat, dia engkar ijma' solat batal. Tak wajib solat sebab saya dengan Tuhan rapat dah. Ni. Sebelum tu kenapa awak tidak solat? Saya belum kenal Allah, nak solat macam mana? Macam awak semua ni dia kata. Tidak kenal Allah. Awak bukan sembah Allah, awak sembah dinding saja. Dia kata kita ni pula.
Hak duduk semayang dia kata semua dinding. Yang dia buat pun tak semayang sebab belum kenal Allah. Nak semayang macam mana? Kena kenal Allah baru semayang. Lama tu tak semayang juga. Lepas tu tak semayang lagi. Kenal dah Allah. Semayang apa lagi? Oh pula. Jadi tak ambil semayang lah jawapan dia. Sebelum tu tak kenal maka tak solat. Lepas tu dah kenal dah tak wajib dalam solat. Tak solat tidak ada ihsan. Tiba-tiba dia kata solat tak wajib kan dia dikenal Tuhan. Murtad ni wal-izabil. Murtad. Kafir zindik dia panggil. Kafir yang menafikan syariat. Kafir zindik ni kafir yang menafikan syariat. Menafikan syariat semayang, menafikan syariat puasa, itu kafir zindik. Kafir lah murtad. Orang malas semayang tu orang yang fasik, orang zalim. Orang yang menafikan kewajipan solat, batal Islam. Jadi di sini mendirikan sembahyang di sini yakni terima kewajipan mendirikan sembahyang. Barulah dia selaras dengan takrif Islam, terima secara zahir akan perkara agama. Iman, percaya hati. Percaya hati. Kemudian percaya hati kepada agama, keyakinan dia setara mana tu bergantung kepada kekuatan dalaman mari daripada ihsan. Ihsan kita tu. Hak Tuhan suruh buat wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak Tuhan larang tinggal belaka walaupun bukan haram dosa besar sekalipun. Tinggal, dosa kecil pun tinggal. Hak makruh pun tinggal. Ini akan mengkuatkan iman. Bila iman kuat, keyakinan kepada agama kau kuat. Tu orang dapat keyakinan agama. Tapi setakat dia percaya hati akan agama, sah iman dia. Tapi kalau ihsannya tidak ada, iman jadi lemah. Itu percaya hati pergi kepada iman, terima zahir itu pergi kepada ihsan. Kemudian macam sebut mengelepah lah, asas kepada Islam adalah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah tu, aku naik saksi. Kalau orang lama-lama, orang tua-tua, asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, aku ikrar, aku macam-macam asyhadu tu. Kita hanya terima aku naik saksi. Kalau orang tua-tua dulu, aku naik saksi, aku ikrar, aku benar, apa lagi? Ni saya biasa dengar orang tua-tua bawa bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah jua Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad pula utusan Tuhan. Dah kalau Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, hak perkara agama yang Nabi bawa daripada Allah, kita nak kok mana lagi? Terimalah. Itu dia Islam. Terimalah. Malaikat kalau kita ada Tuhan yang lain. Tuhan Allah ni payah dia punya hukum hakam. Cari Tuhan yang kedua, tak mau terima pun tak apalah sebab ada Tuhan yang kedua. Tapi syahadah kita Allah jua Tuhan. La ilaha illallah tu nafi isbat kan. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan kita apa semua, sampai masa Tuhan pun menetapkan hukum hakam. Ke mana lagi kita? Ke mana lagi kitanya? Kita kena terima bulat-bulat perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Sebab tu asasnya adalah dua kalimah syahadah. Sebab itulah orang kafir nak masuk Islam, dia kena terima agama. Dah. Dia asalnya agama kafir. Dia nak masuk Islam, dia kena terima pula Islamnya, baru jadi masuk Islam. Macam mana kata terima Islam? Terima Islam dengan mengucap tu lah. Itu makna terima Islam. Bila dia mengucap Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, ada. Dia terima tu. Dia terima dah agama. Mana dengan ucapan dua kalimah syahadah berarti dia terima dah agama. Dulu dia agama kafir, Islam ni tak mau terima. Nak kata terima ni kata kat mana? Kena mengucap dua kalimah syahadah, mengaku Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Dia akan terima bulat-bulat segala perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Asasnya ada dua kalimah syahadah. Sebab tu terkadang batal Islam disebut sebagai batal syahadah. Batal Islam tapi disebut dengan batal syahadah. Kenapa kata batal syahadah? Sebab
asas kepada rukun Islam adalah 2 kalimah syahadah. Kemudian kenapa disusuli dengan terima kewajipan solat, zakat, puasa, haji. Yang mana solat, zakat, puasa, haji ni satu bahagian daripada 4 bahagian agama, iaitu bahagian ibadah. Solat, zakat, puasa, haji, bahagian rubuk ibadah, bahagian ibadah. Muamalah agama juga. Munakahat agama datang dari Allah juga. Janayah pun agama datang dari Allah juga. Kenapa dalam rukun Islam tidak didatangkan hak muamalah, munakahat, janayah? Hanya didatangkan hak ibadat sahaja. Terima kewajipan solat, zakat, puasa, haji. Ni kena faham molek lah. Dia kena mati di rukun syahadah dulu. Bila kita mengaku Allah Ta'ala jua Tuhan, kita akan terima segala perkara agama. Bukan kata ibadah, muamalah, munakat, janayah. Terima segala perkara agama yang Nabi bawa. Mana? Termasuk terima kewujudan malaikah. Terima berlakunya qiyamah secara zahir. Percaya malaikat tu iman. Percaya qiyamah tu iman. Hak Islamnya mulut kena terima bahawa malaikat ada, qiyamah akan berlaku. Tapi di rukun Islam tak ada cerita malaikat. Di rukun Islam tak ada cerita qiyamah. Macam mana kata malaikat pun kena terima, qiyamah pun kena terima sebagai orang Islam? Duduk di bawah rukun syahadah. Bila kita mengaku Allah Ta'ala jua Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan, bila Nabi kita cerita bab malaikat, terima. Jangan nafikan. Tiba-tiba nafikan. Malaikat tak ada, tahyul belaka, batal Islam. Berapa? Tak ada syahadah. Sebab nafikan malaikat yang Nabi cerita. Yang Nabi cerita wahyu daripada Allah. Yang ngaku Allah Tuhan macam mana? Ngaku Nabi Muhammad utusan Tuhan macam mana? Nabi cerita bab malaikat, wahyu daripada Allah, tiba-tiba dia ingkar, dia menafikan kewujudan malaikat, maka batal Islam. Tak ada, orang panggil rukun syahadah. Dia menafikan berlakunya qiyamah, orang panggil tak ada rukun syahadah. Tak ada Islam, batal Islam, tak ada rukun syahadah. Jadi Islam ni duduk di 2 kalimah syahadah. Duduk di 2 kalimah syahadah. Kalau disusuli dengan solat, zakat, puasa, haji. Kenapa? Hanya didatangkan bahagian ibadah saja. Ini kadang-kadang orang salah faham. Tak faham takrif Islam, tak faham pengertian 2 kalimah syahadah, akhirnya tak faham agama. Saya tak mau cerita banyak. Saya cuma nak amal hak ada dalam hukum Islam aja. Hak ada dalam hukum Islam je saya nak amal. Semayang wajib sunat. Zakat, puasa pun wajib sunat. Haji wajib sunat juga. Tu je saya nak amal. Hak tak ada rukun Islam saya tak mau cara, tak mau amal. Tak? Adalah hak dia tak mau terima tu. Dia kata dia nak amal hanya hak ada dalam rukun Islam je. Semayang, zakat, puasa, haji. Terdengar ya juga. Dia tak faham apa di Islam, dia tak faham apa di syahadah. Sebab kalau kita nak terima amal belaka perkara agama. Dah tu tak ada dalam hukum Islam. Selain daripada semayang, zakat, puasa, haji, yang kamu tu nikah, ambil mana nikah? Nikah kahwin tu ada tak dalam rukun Islam? Tak ada kan nikah kahwin. Lepas tu terus nikah lah. Buat jadi macam lembu kambing, beranak juga. Bukan tak beranak. Dan nikah tak ada dalam rukun Islam. Lepas tu muamalah, jual beli tak ada. Lepas tu gebuk-gebuk itu sudah. Jual beli tak ada rukun Islam, sewa menyewa tak ada rukun Islam, pinjam meminjam tidak ada rukun Islam. Lepas tu tak payah jual beli. Nak ambil. Pakai gebuk-gebuk itu je. Dah mana ada rukun Islam muamalah? Ni tak faham agama. Dia kena faham apa di Islam, apa dia pengertian rukun syahadah. Ketiga, memberi zakat, yakni terima kewajipan memberi zakat itu rukun Islam. Wallahu a'lam.